Ketika mana dia mimpi tuan-tuan, turun satu pokok yang rimbun, jatuh hempak dia. Maka ditanya ahli sihir kata akan lahir seorang budak di kalangan Bani Israel. Bani Israel setengah kata ialah nama kepada Nabi Yaqub AS. Tengah kata Bani Israel itu maksudnya Isra, berjalan malam. Bani Israel kaum yang berjalan malam kerana dikejar oleh Firaun ketika waktu malam. Disebut Bani Israel. Dia nampak tu, maka kata ahli sihir, anak Bani Israel ni lelaki akan bunuh, akan jatuhkan kerajaan kamu. Maka ketika itulah Firaun kata, mana anak lelaki yang lahir bunuh. Maka mak Nabi Musa ni hanyutkan Nabi Musa dalam bakul. Tengah kata bakul, setengah kata belanga. Dalam sungai Nil tu lah. Rupanya sungai Nil tu arusnya sampai dekat istana Firaun. Sangkut di satu pokok. Bila sangkut tuan-tuan, ketika tu bini Firaun sedang mandi. Dia tengok-tengok dalam bakul tu dengan belanga tu ada budak. Dia pergi ambil, dia tak ada anak tuan. Tengok-tengok tuan-tuan budak. Tengok-tengok budak lelaki, seronok dia. Bila dia pegang budak tu, dia sebut Musa dalam bahasa Ibrani. Musa dalam bahasa Ibrani maksud dia, mu tu ialah ma'un dalam bahasa Arab, air. Sa tu dalam bahasa Arab sajarah. Sajarah maksud apa? Pokok. Jadi Musa ialah pokok air. Jadi dia pegang tu Musa, maka dinamakan budak tu Musa. Ambil daripada pokok air. Dia pegang-pegang tuan-tuan, pegang-pegang, tengok-tengok budak seronok dia tak ada anak. Dia panggil Firaun lah. Firaun pun datang, tengok-tengok keturunan Bani Israel. Tak tahu macam mana dia kenal. Dia kata ini anak Bani Israel. Cuba buka tengok. Kalau lelaki bunuh. Buka lelaki. Bila lelaki tuan-tuan, orang perempuan yang ada senjata mulutnya. Dia kata apa? Abang Firaun. Sebab tu kakak di belakang, kalau suami marah, buat nada sayu. Masak belum? Belum lagi, bah. Tak apalah, tak masak pun tak apa. Ini tak balik. Masak belum? Belum lagi ya. Tahu nak letih. Kawan tu masih masuk tandas terus tuan-tuan. Bengang tengah duk berak. Tiba-tiba dah siap. Bang! Siap! Kawan tu tengah berak, tai naik balik tau. Terkejut tuan-tuan. Allah. Sebab tu bini Firaun ni, Asyah ni dia guna nada sayu. Saya psikologi. Sebab tu kalau suami marah guna nada sayu. Ataupun kalau isteri kita marah, turunkan nada. Sebab saya guru disiplin. Pernah ada tuan-tuan, saya penampar seorang budak berdarah hidung. Datang bapak dia, mana Ustaz Allah Khairi? Cikgu-cikgu lain kata, mampu. Sebab orang utara ni semua mampu tuan-tuan. Betul tak? Siapa orang utara tahulah, mampu itu maksud dia kasar. Sebenarnya mampus ni maksud dia bersangatan. Bersangatan. Kami kalau bangun pagi letih. Letih nak mampu. Maksud dia letih tersangat-sangat. Kadang-kadang Allah, lapar nak mampu. Lapar pun nak mampu. Maksud dia lapar tersangat-sangat. Lepas tu dah makan kan, makan kenyang nak mampu. Kenyang nak mampu. Lepas tu tidur. Memang mampu ya tuan-tuan. Orang utara ni teruk kasar tuan-tuan. Mampu. Satu lagi, lagu mana? Kan lagu mana tu tak? Pernah tak jumpa orang utara ni, kita ni nak buat lagu mana? Ni kalau dah jadi ni lagu mana? Pernah ada pengetua tu seorang orang Kedah tuan-tuan. Dia duk lagu mana. Ada seorang cikgu tu orang Johor. Dia angkat tangan. Ni kita nak nyanyi lagu apa dia? Lagu mana? Satu lagi apa dah? Lupa dah saya pun. Satu lagi tak tahu orang utara. Orang Kedah semua tak tahu. Tak percaya tuan-tuan pergilah pejabat kerajaan kan. Tuan-tuan buat macam muka tension tu. Nanti dah, ni duk tengok-tengok apa? Tak tahu. Ni nak buat apa? Tak tahu. Ni nama apa? Tak tahu. Semua tak tahu tuan-tuan. Orang Kedah memang tak tahu apa. Tuan-tuan tu. Tu apa nak lena merapu sikit tuan-tuan. Tidak apa lena. Sebab tu tuan-tuan. Mana api dah lupa dah. Mana ni? Ini anak murid yang baik tuan-tuan. Isteri kita rendahkan suara. Saya guru disiplin kan. Datang-datang mana Ustaz Allah Khairi? Tanpa anak saya berdarah hidung. Cikgu-cikgu lain kata mampu kan. Saya keluar-keluar. Ada apa pak cik? Kita buat nada sayu lah. Ni Ustaz Allah Khairi? Saya lah. Boleh saya bantu? Bantu apa? Tak apa abang, saya salam kan. Dia nampak tua, saya cium tangan dia. Saya pegang, cik duduk dulu. Terus dia lemah tu. Tadi tambah anak saya. Dia nada rendah dah.
Ya, pakcik sekejap nanti saya beritahu dia. Nak beritahu macam mana? Betul. Saya duduk tengok mata dia buat mata sayu. Lepas tu dia down. Dia tahu kalau boleh ustaz tampar lagi banyak lagi bagus. Kita tuan-tuan tak pandai psikologi. Sebab tu orang perempuan ni macam Asia. Dia buat nada abang Firaun lemah tu tuan-tuan. Bila lemah tuan-tuan, dia kata boleh. Kita panggil ahli sihir. Kita tengok. Kalau dia kata bunuh. Kalau dia kata belah. Akhirnya panggil ahli sihir kata boleh belah. Tapi dengan syarat bagi budak ni boleh merangkak dulu. Kalau dah boleh merangkak, kita uji dah. Akhirnya Nabi Musa boleh merangkak tuan-tuan. Diuji macam mana? Dia letakkan satu bekas makanan, satu bekas yang ada bara api. Bila diletak tuan-tuan, Nabi Musa merangkak nak ambil makanan, ditepis oleh Jibril, maka Nabi Musa ambil bara api. Bila ambil tu terus dia makan, ni tangan dia luka ni. Bila dia letak bara api, pecah mulut ni. Bila pecah, lidah dia pecah. Sebab tu Nabi Musa bila cakap, dia sengau. Tak sengau. Dia cakap tu agak tak faham lah. Bila tak faham, digantikan akan Nabi Harun AS untuk penyampai risalah. Sebab tu bila dah pegang tu, maka dia tak belah. Maka belah tuan-tuan. Nabi Musa hidup dalam suasana Firaun, tapi Allah buka pintu hidayah dah tuan-tuan. Allah buka pintu hidayah. Sebab tu kita ni dah dapat hidayah dah. Walaupun duduk dekat JKR ni, dapat hidayah tuan-tuan. Boleh datang ni. Tuan-tuan datang bukan kerana tuan-tuan. Tuan-tuan datang ni kena paksa kan? Tak, tuan-tuan, Tuhan buka hidayah tuan-tuan. Kan kalau boleh tuan-tuan tak datang pun tak apa. Kalau boleh datang duduk belakang pun tak apa. Sebab kan hidayah Allah tuan-tuan. Tapi datang juga tuan-tuan. Sebab tu kita kena minta kekal hidayah ni. Apa dia doa tu? Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuan-tuan, doa ni, ya Allah, jangan kau bolak-balikkan hati aku setelah kau kekalkan, kau bagi hidayah padaku. Minta bagi kekal tuan-tuan. Sebab apa? Bila kekal hidayah ni, harap-harap kita mati dengan husnul khatimah. Macam pagi tadi dia orang hantar saya, ada satu masjid di Indonesia, dia semayang apa tahu? Sujud, mati tengah sujud. Tu sebab al-mar'u yamut ma'a man ahabba. Seseorang tu akan mati dengan apa yang dia suka. Tuan-tuan selalu suka dengan kuliah, harap mati dalam kuliah. Betul tak? Kalau tuan-tuan tak suka benda-benda baik, kita boleh mati baik tak? Kalau hidup tak pernah sebut la ilaha illallah, boleh mati la ilaha illallah tak? Tak. Sebab tu hidup ni kena sebut tuan-tuan, kena baca Quran, kena doa, kena sebut la ilaha illallah. Sebab mati laqidu mautakum bi la ilaha illallah. Ajarkan orang yang nak mati tu la ilaha illallah. Sebab nak mati, yang lain tak boleh sebut dah. Bila sakarat, mulut hanya buka ya, mata memandang ke langit. Ketika tu apa yang boleh sebut? Yang lain tak boleh dah. Subhanallah kena muncul. Maksudnya tangan tak boleh angkat dah. Alhamdulillah kena buka. Yang boleh sebut apa? Lidah aja. Buka la ilaha illallah. Nampak? Cuba tuan-tuan buka sikit. Sebut tengok. Nak mati tu. Sampai masa. Tak apalah mati dalam kuliah bagus lah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, Nabi Musa AS bila dia duduk dalam suasana Firaun, tapi Allah buka pintu hidayah dia tuan-tuan, dia keluar daripada istana Firaun, dia tengok kezaliman yang dibuat oleh kaum Qibti kepada kaum Bani Israel. Dia tampar satu askar tuan-tuan, Firaun mati. Akhirnya ada orang nak report dekat Firaun, dia lari pada malam tu. Bila lari pergi ke Madian, berjumpa dengan Nabi Syuaib, ini bapa mentua dia. Akhirnya tuan-tuan kahwin dengan anak Nabi Syuaib. Bila kahwin, dia teringat akan mak angkat dia Asyah. Dia balik tuan-tuan, sampai di bukit Tursina, tiba-tiba dengar suara, ana rabbuk wa anta abdi. Aku Tuhan kamu, hamba aku kan. Lalu Nabi Syuaib pingsan, Nabi Musa pingsan. Bila pingsan tuan-tuan, akhirnya dia sebut sebagai rasul. Nabi Musa kata, aku nak rasul macam mana? Maka Nabi Musa sebut akan doa ini. Apa doa tu? Saya pun lupa dalam surah apa. Rabbi syrah li sadri. Ingat tak? Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa tuan-tuan. Selalunya orang doa ni ketika mana? Ketika nak jadi pengurusi majlis. Kan menggigil kan? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan try baca. Lagi menggigil. Sebab tu dia kena training betul-betul tuan-tuan. Nak cakap ni bukan senang tuan-tuan. Tuan-tuan kata senang cakap, tuan-tuan try cakap tengok.
Menggigil ni tuan-tuan ni. Nampak semua mata duk tengok macam ni. Tuan-tuan, ketak nak mampus lagi tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, doalah Nabi Musa AS. Satu lagi doa ialah doa Nabi Yunus. Nabi kata, siapa yang doa Nabi Yunus yang disebut dalam Quran, pagi 3 kali, petang 3 kali, Allah mudah hidup dia hari itu. Apa doa Nabi Yunus? Nabi Yunus tuan-tuan, dia dakwah kaum dia, ramai yang tak ikut. Dia kecewa. Sebab di dalam dakwah ni tuan-tuan, kita sampai orang kutuk kita macam-macam. Orang kata saya macam-macam tuan-tuan. Pernah saya baca khutbah cerita dalam YouTube. Orang marah saya ketika khutbah. Saya naik atas member tu, saya kata, tuan-tuan, kita ni ialah hamba Allah. Kita kena ikut hukum Allah. Ini hukum kita sebagai seorang Islam. Masa tu tahun 2000 berapa ni, tiba-tiba angkat tangan seorang dalam khutbah tu, Ustaz, kapal seng pun tak suka hudud-hudud ni, Ustaz nak kata apa? Ni bukan politik, ni cerita betul ni. Ni kapal seng, masa tu kapal seng masih hidup, kapal seng pun tak suka, Ustaz nak kata apa? Dalam khutbah. Saya kata, abang tegur saya dalam khutbah, abang lawa. Dia kata, lawa mampu ni. Memang mampu ya. Mampu saja tuan. Saya kata, abang, kapal seng tak suka, tapi saya nak jawab abang, saya seorang postman, nak pergi rumah Cina, nak hantar surat. Sampai-sampai di rumah postman, tiba-tiba anjing menyalak. Saya kata, bila anjing menyalak, postman terkejut, postman lari, anjing kejar postman, lalu gigit punggung postman. Itu biasa. Anjing menyalak, gigit punggung postman, biasa. Tiba-tiba ada seorang postman pergi rumah Cina nak hantar surat. Ada seekor anjing menyalak, postman menyalak. Anjing terkejut, anjing lari, postman kejar, gigit punggung anjing. Saya kata itu luar biasa. Kalaulah orang bukan Islam menyalak tentang hukum Allah, itu biasa. Sebab dia bukan Islam. Ni kita yang nama Muhammad, nama Abdullah, menyalak hukum Allah. Ini luar biasa, saya kata. Saya baca betul tuan-tuan, saya ingat rupanya dia ni tuan-tuan 3 line nya. 3 line bro. Allah, rupa dia bawa 30 orang tuan-tuan. Rupa-rupanya hidayah milik Allah bang. Saya sebut macam tu, saya kata matilah saya hari ni. Habis semayang tahiyat, duduk tahiyat tu menggigil tuan-tuan. Semayang memang tak khusyuk dah. Duk nampak tu 30, 2 tangan 60 penumbuk nak sampai dah, nampak. Allah, tahiyat, lepas salam tuan-tuan, bagi salam, doa, lepas doa, jawatan kuasa masjid seorang pun tak ada. Cabut habis tuan-tuan. Saya duk kata mati aku hari ni. Dan bangun-bangun tuan-tuan, rupanya hidayah Allah bang. Dia datang tunggu saya. Saya tak lari. Saya kata Allah ada dengan aku. Tiba-tiba dia pegang tangan, dia cium. Ustaz, saya baru faham Ustaz. Saya orang Islam Ustaz. Takkan saya nak tolak hukum Allah? Saya kata, ya Allah, tadi aku derekah dia baru faham tuan-tuan. Rupanya bukan boleh benda lembut tuan-tuan. Saya kata, Ustaz, terima kasih Ustaz. Akhirnya mereka tunggu 30 orang ni daripada pintu masjid sampai pintu kereta saya. Ustaz, terima kasih Ustaz. Saya pun jalan cepat-cepat tuan-tuan. Bala dah lepas bro. Buka-buka kereta, cabut terus tuan-tuan. Sebab apa? Bala dah lepas. Sebab apa? Hidayah Allah subhanahu wa ta'ala tuan-tuan. Sebab tu ada orang tak suka kita sampai lah. Sebab tu Nabi Yunus ni, dia dakwah, dia kecewa. Akhirnya tuan-tuan, dia naik kapal. Tiba-tiba kapal tu nak tenggelam. Dibuang oleh nahoda kapal Nabi Yunus ni dalam laut. Allah hantar tuan-tuan ikan nun, ikan paus. Ikan paus ni terus buka mulut tuan-tuan. Dia duduk dalam perut ikan nun selama 40 hari. Kalau ikut logik akal, 40 hari tak ada makan bang, gelap gulita, tentu mati nak. Tetapi dengan izin Allah tuan-tuan, Allah boleh buat apa saja. Apa doa Nabi Yunus? Dalam surah Al-Anbiya 87. Baca bang, pagi 3 kali, petang 3 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu seorang. Kalau kita jadi imam subuh, baca ni. La ilaha illa anta subhanaka inna. Jamak. Inna kunna minaz zalimin. Kalau jadi imam kan, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Kalau seorang, inni kuntu. Itu kaedah dah. Sebab doa ni mustajab tuan-tuan. Ini doa Nabi Yunus AS. Siapa pagi 3 kali, petang 3 kali, insya-Allah Allah mudah hidup dia. Satu lagi doa. Doa ni doa ayah saya mustajab. Doa ayah ni mustajab. Doa mak juga mustajab. Sebab tu siapa yang ada mak ayah Ramadan ni tuan-tuan, kalau ada hati resah, jumpa mak ayah doa. Sebab saya ada ayah. Ayah saya ni tuan-tuan, orang utara kata cengih, tak ada cengih. Orang Kelantan kata baking. Kan? Orang Selangor kata garang. Ayah saya garang tuan-tuan, garang sungguh.
Oh, ayah saya ni garang macam mana? Dia Bilal. Suara dia lantang macam suara saya. Sebab tu saya ceramah, suara ikut suara ayah saya. Dia Bilal, dia imam. Tahun 60-an. Dulu surau mana ada speaker. Jadi bila azan tunggu masjid tu, dia jadi imam surau masjid Bilal. Dia akan azan tu buka tingkap. Tiba-tiba datang 25 orang. Nak cukup 40. Ya Allah, susahnya. Jadi dia azan pakai tingkap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok-tengok tak cukup. Wah! Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan try pagi esok. Apa jadi Bilal? Tuan-tuan terus. Wah! Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah! InsyaAllah semua datang tuan-tuan. Tapi Bilal mati. Dia orang datang dengan kayu, dengan hammer, pukul tu Bilal mati tuan-tuan. Bapak saya, Allah, dulu lah tuan-tuan. Dulu tak ada speaker kan. Sekarang ada speaker dah. Jangan buat macam tu, pecah tuan-tuan. Pecah mic tu. Jadi bapak saya cengeng tuan-tuan. Memang garang, backing sungguh. Saya pula cakap pandai daripada dulu Allah cakap pandai. Saya tahulah, saya sambung master tuan-tuan. Duduk dalam kelas tu, cakap pandai. Jadi pensyarah kalau masuk dia tengok muka saya, Ustaz, kita nak mula kelas Ustaz, sila doa. Jadi saya akan doa, Ya Allah, Kau ampunlah Ya Allah pensyarah kami Ya Allah. Buat nada sayu. Dia banyak mengajar kami, jadikan ilmu ini Ya Allah bekal di dunia dan di akhirat. Pensyarah tu menangis tuan. Jadi bila periksa aja, hari periksa, nak mula periksa tu, dia mesti suruh, Ustaz, sila doa Ustaz. Saya pun doa lah. Ya Allah, hari ni kami nak periksa Ya Allah. Subjek ni kami tak baca Ya Allah. Tapi kami ada seorang pensyarah Ya Allah, sangat baik. Ya Allah, ampunlah dosanya. Jadikan amalannya, ilmu yang dia ajar untuk bekal dia di akhirat. Menangis tuan-tuan. Subjek tu saya garanti A nak. Cakap pandai tuan-tuan. Allah, cakap pandai daripada kecil je tuan-tuan. Jadi saya cakap pandai.